أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسير ولا تعسر، رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahabbah, salam ukhuwah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi berada bersama kita di kuliah subuh untuk membimbing bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya, menyampaikan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gema Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para pencinta ilmu yang telah pun sudi memilih berada di Gua Gemit Gema Nur Iman pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semangat kekuatan ketakwaan untuk kita beribadah dan kita dilimpahi rahmat dan dimudahkan segala urusan perjalanan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Bagi memulakan kuliah kita yang penuh bermakna pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi ini diberkati, dilimpahi dengan rahmat dan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di taman ilmu yang penuh barakah. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hanya Engkaulah maha menyembuhkannya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Berilah keafiatan untuk Wan Aisyah Andak, Ustazah Hanisun Mat Hanifah, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Muhammad Syahir bin Katmin, Samsir Azlan Ahmad, Maimunah Muhammad Hashim, Awadahnia Muhammad Aziz, Rosnani Muhammad, Zana Abidin Mat Sabudin, Nur Ashikin Lajis, Elias Aziz, Latifah Hussein, Sharifah Faida binti Syed Ahmad, Zahara Hussein, Muhammad Faiz Muhsin, Roslinda Muhammad Yusuf, Muhammad Saiful Karimi Mat Yusuf, Rosilawati Syarif, Roslinda Amrul Razak, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Nasnina Abu Nasir, Khairul Bariyah binti Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najaha Abdul Rahman, Jaruhaiza Haji Ahmad, Sofian Ahmad, Siti Hawa binti Abdul Rahman, Azihan Mat Saman, Fazilah Muhammad, Hanisa binti Hashim, Muhammad Ilham Danish bin Muhammad, Nurul Asilah binti Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Omar, Zaharah binti Muhammad sekeluarga, Amran bin Samsudin, Munawarah binti Abdul Sabihi, Sa'ad bin Harun, Datin Sharifah binti Zain, Azizah binti Lebaimat, Rufiah binti Kurdi, Siti Rahimah Ja'far, Farhida Faryati Abdul Ghaffar, Tengku Rozila, Tengku Azman, Zarina Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emilia Nur Raisya binti Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madiah Mukhtar, Nizat Aidil Minasruddin, Wan Nabiyah Wan Abdullah Hamudah
Hasan M. Nazif M. Yusuf, Mas Kartina Suman, Muhammad Zarid Idlan, Abu Nasir, Mahani Arsyad, Haji Halus binti Husin, Nur Anisah binti Mat Amin, dan seterusnya kepada semua nama-nama yang tersenarai banyak 233, dan juga kita mendoakan kepada anak saudara, kepada Puan Azlina iaitu Ahmad Rodi Hassan yang tipe kemelangan, mudah-mudahan dipermudahkan urusan untuk penyembuhannya. Dan juga kita doakan kepada para jemaah yang hadir pada pagi ini juga, sekiranya diuji dengan pelbagai penyakit dan dengan pelbagai masalah, dengan kita turut sama berada di halaqah ilmu, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Majlis diteruskan tanpa kita melengahkan masa lagi. Kita teruskan dengan kuliah kita dengan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah kisah dari Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, tambahkan kefahaman kami ya Allah pagi ini dalam urusan agama. Wa'allimna at-ta'wil, ajarkan kami tentang ilmu ta'wil tafsir Al-Quran. Waja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang memerhatikan dan mendengarkan kalimah-kalimah, pesanan-pesanan, nasihat-nasihat wahyu yang baik. Wa fayattabi'una ahsanah, dan mengikutinya dengan cara yang sebaik-baiknya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami apa sahaja ilmu yang memberi manfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah sesuatu itu bermanfaat daripada apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilma, dan tambahilah kami dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pagi ini nampak gayanya kebanyakan dari kita dan insya-Allah semua sekali dalam keadaan sihat wal afiat di pagi hari memulakan hari. Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kita kan pagi ni. Alhamdulillah hidupkan kita ba'dama amatana, setelah malam tadi menidurkan, mematikan kita. Malam tadi masa kita letak kepala kita, masa kita nak tidur, kita baca doa, kita dah fikir mungkin saja malam ni malam akhir untuk kita. Mungkin saja. Kita tidak meletakkan cita-cita ataupun impian terlalu jauh ketika mana kita berada pada waktu di mana kita berada pada waktu tersebut. Maknanya boleh kita ada perancangan esok nak buat apa, tapi mesti dilapik, mesti ditampung, mesti disertakan dengan perasaan bahawa seandainya mati sekejap lagi macam mana. Tapi bukan bermakna kita tak boleh buat perancangan hari esok. Esok kan dah rancang plan kan nak ikut. Pagi ni insya-Allah kita nak ikut kuliah Gema Nur Iman. Yang ada pagi ni dia dah plan dah. Aku sebelum daripada start tu aku nak transfer dulu, nak infak dulu dekat tabung GNI. Yang ada pagi ni dia kata dia nak pergi office. Yang ada boleh buat perancangan, tapi ditampung dengan pemahaman bahawa mungkin saja apa yang aku nak buat pada hari esok berakhir sekejap lagi. Berakhir sekejap lagi tu maknanya apa? Maknanya kita tak sampai kepada hari esok. Mungkin saja. Setiap kali kita nak berfikir buat sesuatu pada masa akan datang, berfikir juga seandainya macam mana kalau kita diambil nyawanya pada saat ini, pada waktu terdekat. Jadi Alhamdulillah pagi ni, dalam kita berfikir begitu, Alhamdulillah Allah perkenankan keinginan kita. Kan saya beritahu kan, kalau kita nak buat sesuatu, sama ada dia berlaku ke tak berlaku, selama mana dia selari dengan apa yang Allah kehendakkan. Kita nak ikuti Gema Nur Iman pagi ni, tapi kita tak tahu apa kehendak Allah kepada kita pada pagi ni. Tak tahu lagi. Semalam, malam tadi tak tahu. Pagi ni, setelah kita berada dekat platform Gema Nur Iman ni,
kita dapat tahu alhamdulillah rupanya kehendak aku malam tadi untuk bersama Gema Nur Iman ni Allah perkenankan, Allah berikan taufiknya kepada kita yang mana di sisi Allah rupa-rupanya pada pagi ni jam 6.45 sampai pukul 7 pagi kita berada di platform Gema Nur Iman. Cuma kita tak tahu pukul 7 sampai 7.30 boleh ke tidak, tak tahu. Sebab nyawa kita tak tahu kedepan. 7.30 sampai 8 apa macam mana pula kita tak tahu. Tapi bila Allah dah berikan taufik pada kita, dapat sihat, dapat bangun, dapat baca doa, sekejap lagi kita nak baca Quran, dapat dengar sebahagian kisah dan pengajaran dari Al-Quran, maknanya bila Allah berkehendakkan begitu berlaku kepada kita, ni belum berlaku ni untuk pagi ni, sikit lagi. Tapi kita tak tahu berlaku ke tidak. Ini perancangan kita saja nak sampai pukul 8, belum tahu sampai pukul 8. Belum tahu, kita tak tahu. Tapi bila berlaku sahaja, kita syukur kepada Allah. Rupa-rupanya di sisi Allah, Allah juga berkehendak yang mana kita dapat baca Quran, mendengarkan isi kandungan ayat Quran. Jadi kita mesti mengucapkan syukurnya kepada siapa? Kepada Allah. Sebab tu kita selalu sebut, sama-sama kita bersyukur sangat kepada Allah. Diberi. Sebab bersyukur kepada Allah ni, mesti diperbanyakkan, mesti diperbaharui, mesti ditambah dan diingatkan saban waktu, saban masa, tak kira di mana saja. Dan mudah-mudahan semua yang mengikuti di Gema Nur Iman ini, Allah pupuk hati dia, Allah jaga hati dia, Allah didikkan hati dia. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Marilah sama-sama saya mengajak semua agar kita bukan sekadar mendengar sahaja, tetapi kita membacanya dengan penuh khusyuk, membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk, membaca Al-Quran dengan penuh tumpuan, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dari surah Yasin. Semoga orang-orang yang kita doakan akan keafiatan dan kesembuhan serta kesihatan mereka. Ustaz boleh ni kita sebentar sebab baru dapat berita salah seorang nama yang dalam senarai kita untuk kita doakan telah pun mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi kita sama-samalah ucapkan salam takziah untuk keluarga. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, jadikan syurga sebagai tempat ganti tinggalnya, dan semoga almarhumah ditempatkan di kalangan orang beriman. Jadi kita minta Ustaz sama kita semua di jemaah sedekahkan Al-Fatihah untuk roh almarhumah Faridah binti Ibrahim. Faridah binti Ibrahim Ya. Almarhumah Faridah binti Ibrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Mak Jah nak buka besok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Mak Jah. Mak Jah Ustaz. Ya saya Mak Jah. Mak Jah besok nak jumpa doktor, nak buka simen Mak Jah, tangan Mak Jah patah. Oh, baik. Besok buka simennya ya. Ya, okey. Baik, insya-Allah. Baik, Hajah Faridah binti Ibrahim. Kita sama-sama membacakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua hakikatnya milik Allah, dan kepada Allah kita semua. Semua yang ada dekat Gema Nur Iman pagi ini semuanya juga akan kembali kepada Allah. Dan kita sama-sama hadiahkan dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Seandainya ada anugerah pahala daripada bacaan surah Al-Fatihah yang kita bacakan, semoga Allah hadiahkan bacaan surah tersebut, ganjarannya, pahalanya, kebaikannya, manfaatnya, barakahnya kepada almarhumah Faridah binti Ibrahim tadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga niatkanlah sama-sama kita baca surah Yasin ni. Mudah-mudahan seandainya ada pahala dihadiahkan, disedekahkan juga kepada almarhumah Hajah Faridah binti Ibrahim insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا وعافهم 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 من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh dengan keberkatan, di hari yang baik, bulan yang baik, kami mohon kepadamu ya Allah, agar kami diberikan keikhlasan hati ketika mana kami berdoa, merayu, meminta dan memohon kepadamu ya Allah. Sebahagian kawan kami, sebahagian sahabat kami, sebahagian kenalan kami dan keluarga kami ditimpa, diuji, diberikan pinjaman sakit dan penyakit. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan limpah kurniamu, dengan belas kasihanmu, dengan rahmat dan keberkatan darimu, kami mohon apalah kiranya orang-orang yang kami senaraikan namanya secara bertulis dan orang-orang yang kami senaraikan namanya secara ingatan di hati kami, agar mereka dikurniakan keafiatan, kesembuhan, kesihatan di sisimu ya Allah. Kami syukur kepadamu ya Allah sehingga saat ini engkau pinjamkan kepada mereka kekuatan agar mereka tabah, redha terhadap setiap satu ketentuan takdir yang telah engkau tentukan buat mereka. Namun apalah kiranya kalau engkau berikan belas kasihmu terhadap mereka ya Allah dengan cara mengembalikan keafiatan dan kesembuhan kepada mereka, agar perkara tersebut dapat menjadi kebaikan dan kemudahan bagi mereka untuk meneruskan kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebahagian daripada kami almarhumah Faridah binti Ibrahim telah kembali kepadamu ya Allah, telah kembali kepada rahmatmu ya Allah, telah kembali kepadamu ya Allah kerana engkau yang memilikinya. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa dia, kasihankanlah kepada dia, maafkanlah segala kesalahannya,
dan berikanlah keafiatan buatnya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Muliakanlah tempat pembaringannya ya Allah, wa akrim nuzulaha. Luaskanlah tempat pembaringannya ya Allah, wa wassi' madkhalaha. Cucikanlah dia ya Allah segala dosanya sebagaimana engkau membersihkan kain-kain yang putih daripada kekotoran. Allahumma aghsilha bis-salji wal ma'il barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, berikanlah dia gantian tempat yang baik, hiburan yang baik, nikmat yang jauh lebih baik di alam kuburnya. Warfa' darajatiha fil jannah, dan angkatkanlah darjat dan kedudukannya di dalam syurga. Wa a'idha min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ya Allah, lindungkan dia daripada azab kubur dan segala fitnah-fitnah di alam kubur, dan juga jauhkanlah dia daripada sebarang azab api neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami sebenarnya memang adalah milikmu ya Allah, dan kepada engkau nanti kami semua akan dikembalikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami juga mendoakan salah seorang daripada kami ya Allah, Mak Jah, yang akan mendapatkan rawatan pada esok hari, membuka sampulan ataupun simennya. Kami mohon diberikan kelancaran urusan, dikembalikan semula sihat, yang tidak meninggalkan sebarang kesan buruk setelah mendapatkan rawatan. Rabbana taqabbal minna du'aana. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa tub alaina ya Allah. Terimalah permohonan taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha menerima taubat dan Maha mengasihani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dari kami dan dari kamu semua, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Assalamualaikum Ustaz. Terlupa nak beritahu dulu. Waalaikumsalam. Ya, saya. Besok saya juga akan dibuka saya punya luka pembedahan. Besok nak buka. Hari Doakan esok. nak buka luka pembedahan saya. Baik, Saya- esok ya. Besok sebab saya lepas pembedahan payudara Ustaz. Besok luka pembedahan saya. Luka pembedahan nak buka besok. Baik. Mudah-mudahan baik semua Ustaz. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan diberikan kelancaran urusannya esok. Dan proses rawatan yang selanjutnya kita sebut, mungkin saya sesuai sebut rawatan susulan. Mudah-mudahan rawatan susulannya lancar. Dari segi zahir percakapan itu, saya merasakan sakitnya agak berat. Saya merasakan sakitnya agak berat, bukan sakit-sakit kecil. Dan mudah-mudahan urusannya lancar, tidak meninggalkan sebarang kesan-kesan buruk selepas daripada rawatan susulan esok. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkah waktu duha, dengan berkah surah Yasin, dengan berkah kita doa bersama-sama, mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita sama-sama insya-Allah. Kami semua mendoakan dan mengharapkan yang baik. Kita minta kepada Allah kerana Allah yang memberi anggota tubuh badan pada kita, Allah yang memberikan nyawa pada kita, dan kita yang lain ni pula, yang lain yang mendoakan ini juga, apa yang ada pada tubuh badan kita pun, dia pun tidak kekal lama juga. Allah boleh ambil pada bila-bila masa Allah berkehendak untuk mengambil. Allah beri kepada kita setelah bertahun-tahun kita menggunakannya. Maka tidak ada sesuatu kebanggaan apa pun terhadap apa yang Allah dah beri pada kita. Kebanggaan yang membawa kepada keburukan tidak ada. Tapi kita menambahkan rasa syukur kepada Allah kerana pinjamannya telah berlangsung banyak, berlangsung lama, berlangsung pelbagai, yang mana baki daripada nikmat Allah yang ada pada kita, yang masih ada ni, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan urusan esok lancar insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, hari ni kita nak tengok sikit satu kisah juga daripada Al-Quranul Karim,
Al-Quranul Karim. Kita buka Quran kita pada muka surat 40. Siapa yang ada mushaf Al-Quran boleh buka muka surat 40. Saya pun nak buka juga ni. Muka surat 40. Siapa pernah dengar nama Nabi Daniel? Nabi Daniel. Daniel pernah dengar? Orang sebut nama Nabi Daniel. Pernah. Pernah ya? Pernah Ustaz. Lagi siapa pernah dengar nama Nabi Hizkil? Hizkil. 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 Baru dengar hari ni. Baru dengar hari ni, Hizkil. Baik. Siapa pernah dengar nama Nabi Samuel? Samuel. Ada juga dengar tu Ustaz. Samuel. Pernah dengar? Ada yang tak pernah? Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Nabi Samuel. Ada siapa pernah dengar nama Nabi Yusha? Nabi Yusha. Ada juga dengar. Ada dengar. Pernah dengar lah. Paling kurang sekali lah pernah dengar orang kata. Dia pengiring Nabi Musa. Musa. Pengiring Nabi Musa. Nabi apa tadi tu? Nabi Yusha. Nabi Yusha. Siapa pernah dengar nama Nabi lagi siapa Nabi Daniel dah, Nabi Yusha dah, Nabi Hizkil dah. Nabi Balia. Tak pernah. Balia tak pernah ataupun Balian tak pernah Tak pernah. Sebenarnya nama-nama Nabi Bani Israel ni banyak sangat. Saya pun tak ingat sangat semua. Tapi yang saya sebut tu dikatakan salah satu, sebahagian, bukan salah satu, sebahagian daripada nama Nabi-Nabi yang pernah ada di kalangan Bani Israel. Tapi cuma mereka tu tak termasuk dalam. Nabi Khidir pernah dengar? Nabi Khidir. Pernah. Nabi Khidir kalau Nabi Khidir kalau tak pernah dengar, ini masalah ni. Surah Al-Kahfi ada. Ada surah Kahfi kan? Nabi Khadir. Saya panggil Khadir, Nabi Khadir. Tapi kalau kita nak sebut Khidir boleh saja. Nabi Khadir. Itu semua nabi-nabi yang nama dia sebenarnya memang unik lah. Kita pun tak pernah. Nabi Uzair. Saya pernah dengar nama Uzair. 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 Bani Israel. Nah, Ya. Nabi Uzair. Ni ada yang nama cucu dia Hizkil. Hizkil. Oh, ada yang nama Hizkil, nama cucu lelaki saya. Oh, baik. Saya nama anak saya kedua, saya bagi nama dia Eliyin Hizkil. Eliyin Hizkil. Dia boleh panggil Hizkil, boleh panggil Hizkial, boleh panggil Izkil. Dia apa? Sebutan dia, linguistik dia agak ada berbeza-beza cara menyebut. Dia macam malaikat juga, malaikat Mikail, boleh sebut Mikail, boleh sebut Mikal. Kalau dalam Quran dia tak sebut Mikail, dia sebut Mikal. Jibril sama juga dalam Quran, kiraat yang lain dia baca Jabrail. Jibril, Jabrail. Boleh saja. Sebab boleh tu maksudnya memang dia ada beberapa cara sebutan dia lah. Macam Zakaria kan? Ada nama cucu Mikail. Bagus tu. Siapa sini ada cucu dia nama Izrail? Bismillahirrahmanirrahim. Tak berani pun nama tu Ustaz. Takut orang semua. Ustaz, Elyin tu apa maknanya Ustaz? Allahu Akbar. Elyin. Saya nama nak tanya. Kalau ada cucu saya bagi nama tu. Nama Eliyin ni yang pertama dia ada dalam Al-Quran. Kita pernah baca kan? Siapa ingat surah apa? Ada Ustaz. Siapa ingat? Ada surah apa? Ingat tak? Tak ingat nama surah Ustaz. Tak ingat nama surah. Kita tengok sikit lah untuk kita tengok ni. Ada satu surah dalam Quran, nama dia surah Mutaffifin. Tengok muka surat 588. Surah Mutaffifin 588 dekat ayat 18. Kalau nak tengok lah. Dia tulis itu, kalla, sekali-kali jangan begitu. Inna kitabal abrari, sesungguhnya kitab, catatan orang-orang yang abrar, orang-orang yang soleh, orang yang baik, ahli syurga.
Lafi benar-benar diletakkan di illiyin. Dekat situlah kalimah dia. Jadi bapa saya ni dia ambil kalimah tu. Illiyin ni dikatakan tempat. Macam mana tempat dia, berapa besar, tak tahu. Saya sendiri tak pernah pergi. Nama je sama tapi tak pernah pergi. Tempat dikumpulkan. Dikumpulkan catatan-catatan orang-orang yang soleh setelah mereka meninggal dunia. Semua catatan-catatan itu ditempatkan di situ. Jadi malaikat-malaikat menjadi saksi bahawa yang dikumpulkan kat tempat situ semua catatan orang yang baik-baik. Mudah-mudahan esok bila kita meninggal dunia nanti catatan amal kita pun dikumpulkan dekat situlah. Sebelum nanti dihisap pada hari akhirat nanti, pada mahsyar, biar dikumpulkan kat situ. Kita menunggu saat di mana tiupan sangkakala kiamat dan tiupan sangkakala kedua hari kebangkitan. Sebenarnya kita punya waktu dan masa di alam barzah walaupun kita tidak kiaskan dengan waktu dunia, tapi waktu di alam barzah, kata sebahagian ulama, waktunya jauh lebih lama berbanding kita dekat dunia. Kita ingat kat dunia ni kita nak macam-macam dapat kan? Tapi sebenarnya kita kena siapkan diri kita dengan bekalan yang bermanfaat untuk waktu di alam kubur. Kalau dekat dunia kita tak ada makanan, kita boleh buat apa? Katalah pagi ni tak ada makanan, apa kita boleh buat? Nak makan tak ada, apa kita boleh buat? Puasa, Ustaz. Puasa boleh. Lain? Order Grab lah. Order Grab, betul. Nampak gaya macam Mahir tu. Masak betul. Masak, beli. Masak. Sudah terbiasa, Ustaz. Terbiasa sekarang. Dah terbiasa. Boleh, okey saja, tak kisahlah, tak apa. Memang gitulah suasana. Dulu pun orang kalau beli makanan orang ketawa juga. Dia kata apa beli-beli, kan semua boleh masak sendiri. Tapi bila dah dunia makin sibuk, kerjaya makin tambah, beli dah jadi biasa. Sekarang orang mungkin fikir pelik lah, pagi-pagi ambil Grab, tapi besok dah jadi biasa, semua orang ambil Grab. Mungkin juga, kita tak tahu. Zaman berubah. Jadi cerita dia, bila itu kalau kita perlu makanan dekat dunia. Tapi bila dekat alam kubur, kita perlu kepada sesuatu, kita dah tak ada pilihan untuk buat apa-apa. Melainkan kita tunggu sahaja apa yang pernah kita buat untuk datang kepada kita. Contohlah, kita nak sejuk, kita nak selesa, kita nak lega, kita nak lapang, kita nak nyaman, kita nak damai di alam kubur. Mana ada kita boleh pergi beli aircon pasang, kita pasang kipas, tak ada. Yang datang yang boleh menjadi aman pada kita, yang boleh penyejuk kepada kita, penyedap kepada kita, memberi selesa pada kita adalah benda yang kita dah buat sebelum mati. Jadi istilahnya bahasa kiasan dia macam kita sekarang ni siapkan aircon kita dekat dalam kubur, tak ada aircon. Ni jangan salah faham. Kiasannya kita siapkan rumah kita tu, rumah yang berapa kaki tu? 7 kaki, 6 kaki, kali 2 kaki, 3 kaki tu. Kita sebenarnya siapkan tempat kita kat situ. Dekat dunia ni. Jadi bila kita buat, sebab tu kita datang pagi ni, kita doa mudah-mudahan amalan kita lillahi ta'ala pagi ni. Pada masa yang sama, kita harap-harap ia adalah sebagai bekal-bekal persiapan kita nak duduk situ. Dahlah situ yang paling lama. Situ pula yang akan, alam itu pula yang kekal. Kekal tu maknanya alam akhirat lah, kubur dan selanjutnya. Yang kita berusaha terlalu agak apa nak kata, ekstrim tak juga. Agak terlebih sikit ialah kita terlalu nak selesa di dunia, tapi kita terlupa sedahsyat itu kita berusaha untuk menyiapkan rumah kita di alam barzah. Dia tak jadi keutamaan. Kita tak payah contohkan kehidupan kita lah. Kehidupan kita masih banyak kelemahan. Kalau Nabi tu dia nak rumah selesa, dengan mukjizat pun dia boleh bina rumah. Kalau Nabi tu nakkan bilik yang selesa, dengan mukjizat pun Nabi boleh, malaikat boleh buat kerja untuk siapkan rumah untuk Nabi. Boleh saja, harus saja berlaku. Tapi Nabi tunjukkan pada kita bahawa yang sana sangat jauh bermakna dan bererti, sehingga Nabi tidak menjadi satu penyesalan atau keberatan untuk hidup secara zuhud di dunia. Baginda Nabi lah, Rasulullah bukan miskin sebab pemalas.
atau miskin sebab tak tahu cara nak buat duit ataupun tak tahu cara nak cari dunia. Nabi pandai cari dunia secara usaha, Nabi boleh juga cari dunia secara mukjizat. Sehingga diberi tawaran kalau gunung tu nak ditukar kepada emas, boleh saja ditukarkan. Kalau nak diberikan apa, Rasulullah akan diberikan saja. Tapi Nabi pilih untuk tidak. Kenapa tidak? Mengajarkan kepada kita yang sana lebih utama. Jadi mudah-mudahan kita memulakan pagi hari ini menyiapkan perbekalan untuk akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang istiqamah selama ni dalam platform Gema Nur Iman ni, mudah-mudahan semuanya diberikan bekal-bekal untuk hari akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi kebaikan berkekalan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahanlah kita doa. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati kita semua, insya-Allah. Baik. Sekarang kita nak pergi semula kepada muka surat 40 tadi. Ayatnya 246. Apa kisahnya ni? Kisahnya dikatakan berkenaan dengan seorang Nabi yang dinamakan dengan nama Syamuel. Syamuel ataupun orang Barat kadang-kadang dipanggil Samuel. Pernah dengar Samuel? Sebutan dia lebih kurang macam itulah, Samuel. Syamuel ataupun Syamuil. Syamuil ataupun Syamuel. Jadi disebutkan Samuel, Ustaz. Ya, saya. Samuel. Samuel. Mungkin. Mungkin juga. Jadi oleh kerana nama-nama tu agak unik, saya ni orang yang suka juga ambil nama nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ayah saya dulu dia ambil nama Eliyin tadi tu. Jadi bila dia ambil nama Eliyin tu, ingat nama saya seorang, saya Eliyin Aminin. Yang kedua pun sama, ketiga pun sama, depan dia ada Eliyin. Sampailah ke-8. Cuma zaman saya kerana ada jenama baju yang agak meletup sikit, nama dia Alien Workshop. Jadi saya dulu dipanggil Alien lah. Nama gelaran dia Alien. Alien. Dia panggil gitu. Tapi Alhamdulillah setelah 20 tahun dia tidak menjadi alien. Alhamdulillah. Ustaz, kalau perempuan boleh letak nama Elin tak? Adik-beradik saya laki perempuan, 8 orang semua. 4 laki, 4 perempuan, semua alien depan. Baru dapat cucu baru. Oh, dapat cucu baru kisahnya. Ingat nak tulis nak bagi tahu mak dia, so bagi nama Elin. Jadi ceritanya ialah kisah ni berkenaan Nabi Syamuel ni dia menarik sebab dia berlaku selepas zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia punya Bani Israel ni satu perkara yang kita kena pegang, pengajaran besar pada semua nabi-nabi yang diutuskan. Dia ada satu pengajaran paling besar, dia ialah kalau ikut perintah nabi yang diutus, maka ketika itu bangsa kamu darjatnya tinggi, kedudukannya tinggi, nikmatnya banyak. Kalau melawan menentang nabi yang diutus, kamu kesusahan, kamu akan jadi merana dan terjajah. Itu je. Jadi cakap je zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi Uzair ke, zaman Nabi Daniel ke, zaman Nabi Ilyasa ke, zaman Nabi apa saja, kalau mereka Bani Israel ni patuh ikut perintah Nabi tersebut, dia akan dapat kemenangan, kemakmuran, nikmat yang banyak, kesenangan. Lepas tu bila dia senang, circle dia akan lupa. Circle dia akan rasa tak perlu lagi Nabi. Generasi berikut merasakan ini semua pendirian orang tua-tua yang ikut orang dulu-dulu. Kita orang muda mesti ada cara baru, berfikiran baru. Akhirnya mereka rosak semula dan mereka akan menjadi golongan yang berpecah belah, bergaduh, dan mereka akan dijajah oleh raja yang jahat, pemerintah yang jahat. Salah satu daripada cara, salah satu daripada jalan, salah satu daripada punca bagaimana Allah memberikan siksaan kepada orang yang ingkar ialah Allah akan jadikan orang yang jahat memimpin mereka. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan mereka itu sebahagian daripada mereka menzalimi sebahagian daripada mereka itu sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka sendiri buat.
Jadi seandainya kita membiarkan orang Islam, ni pengajaran pula. Yang tadi tu daripada Bani Israel. Semua pusing-pusing kisah dia gitu. Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kaum Samud, kaum Ad, kaum apa sebelum-sebelum tu, sekiranya mereka mengikuti, maka mereka diangkat darjat. Tapi kalau melawan, bila mereka sampai kepada satu fasa lepas dah menang, lepas dah berjaya, lepas dah makmur, lepas dah kaya, lepas dah senang, selalunya lupa. Nanti sampai generasi lupa, kemudian dia jadi hancur semula. Dah kena tekan, dah kena bully, dah kena ni. Seumpama itu akan berlaku juga, pusingan circle tu akan berlaku di negara kita. Yang ni yang saya takut sangat. Bukan takut sebab takut benda tu takut tu kerana kita, bukan. Takut tu kepada keadaan keingkaran tu. Bila kita dulu sebelum merdeka, kita beringat. Kita tahu mesti ikut ni, mesti ikut aturan, mesti jaga nilai-nilai, mesti jaga, mesti hormat, mesti berpadu, mesti bersatu, mesti saling menghormati, mesti saling menyokong, mesti saling mempercayai, baru kita dapat mendapat nikmat, kebebasan, kemerdekaan, kesenangan, kemakmuran, pentadbiran. Kita dapat menyusun banyak nikmat. Daripada situ Allah keluarkan macam-macam nikmat daripada bumi Malaysia ni. Allah jumpakan kepada minyak, Allah jumpakan kepada sawit, Allah jumpakan kepada getah, Allah jumpakan macam-macam. Dan setelah daripada itu kita melalui zaman di mana orang membuat banyak kemakmuran, kekayaan dengan sebab nikmat Allah dikeluarkan daripada bumi, diturunkan dari langit. Tempat kita ni Allah berikan hujan. Pilih, awak nak tanam tembikai, sini kawasannya. Nak tanam anggur, ada tanah tinggi. Nak tanam durian, ini kawasannya. Nak tanam ubi, masih ada ladangnya. Nak tanam jagung, hafalkan saja pusingan musimnya. Yang penting ada tempatnya. Allah keluarkan nikmat tu daripada bumi, daripada langit. Kemudian nanti sampai kepada satu zaman, orang dah mula leka. Generasi akan datang ni dia dah mula dapat senang. Bapak dia dah kaya. Dulu bapak dia pergi sekolah bawa kayu basikal. Lepas tu generasi anak dah pergi sekolah dah pakai kereta. Jadi berubah zaman tu. Akhirnya kita melalui zaman sekarang ni, keadaan ramai orang dah jadi lupa. Jadi lalai. Jadi datang tanggungjawab untuk mengingatkan semula di kalangan orang-orang yang menasihatkan. Jangan buat begini, nanti mengundang bala daripada Allah. Bila kita semakin nakal, penipuan berlaku, dosa dah tak kisah. Sekarang dosa bukan dulu nak menyanyi depan orang tua segan. Sekarang menyanyi, dia lomba siapa dapat views paling banyak. Dulu nak nyanyi lagu cinta depan orang tua, kita kira sebagai tak sopan lah. Ataupun kita kata, kenapa? Ada nyanyi lagu cinta-cinta. Kita sebut itu. Sekarang, bukan dia segan nyanyi depan mak. Mak hantar anak untuk nyanyi. Kita akan sampai generasi yang macam itulah. Mak latih anak untuk nyanyi. Mak ajar anak cara nyanyi yang betul. Saya tak kata nyanyi itu mutlak salah, tak. Saya kata ni kelekaan tu. Kelekaan. Beza dengan lepas tu nanti kita akan tengok sama-sama generasi yang budak yang tu, yang mak dia hantar tu, bila dia pula jadi mak, dia akan jadi orang yang buatkan lagu untuk anak. Saya tak kata buat lagu tu salah. Saya nak cerita bentuk perbezaan zaman tu. Sehingga kelalaian bertambah, lalu pada satu saat kita bimbang. Bila perkara yang salah, dosa dah berlaku berulang-ulang dan secara rawak, secara semarak, secara tersiar, sebar begitu, kita bimbang nanti Allah naikkan ke atas kita pemimpin-pemimpin yang mereka itu adalah bukan orang baik. Akan datang. Pemimpin yang dia banyak begini, banyak begitu, buat tak senonoh, gini. Kita boleh cakap lah, kita kata, alah benda tu bukannya salah. Betul, sebahagian perkara tu taklah mutlak salah. Alah ustaz, takkanlah benda tu setakat nyanyi pun nak kecoh sangat. Tak, saya tak kata nyanyi tu salah. Banyak nyanyi yang betul. Banyak je nyanyi yang betul. Dan banyak juga nyanyi yang salah. Saya tak kata betul atau salah ni. Saya nak cerita perubahan keadaan itu. Dan bendanya adalah benda yang circle yang akan berlaku dalam kehidupan sejarah umat manusia begitu. Asasnya begitu. Daripada menyokong sepenuhnya perintah Nabi, kemudian datang fasa leka, dan kemudian fasa mereka akan ditekan, susah. Masa tu Allah tarik sikit-sikit nikmat. Air kurang. Udara masalah kotor.
Nanti macam zaman Nabi Musa diserang dengan serangan pada apa? Pada tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman jadi rosak. Allah jadikan tiba-tiba rosak. Tengah nak menuai, tiba-tiba je besok habis semua ranap. Kemudian Allah jadikan kemarau. Kemudian Allah sekatkan air, tiba-tiba jadi kering. Tak cukup air. Kemudian dikeluarkan penyakit-penyakit. Dah orang rasa susah. Tapi manusia dia tak nak fikir yang itu sebenarnya dari Allah, dia tak nak. Pada dia ini adalah fenomena alam. Dia fikir macam tu. Benda yang sama hari ni orang fikir. Orang dulu pun fikir benda macam tu juga. Dia fikir apalah Nabi cakap supaya taat nanti Allah turunkan hujan. Apa kaitan turun hujan dengan kita kena taat? Taat je lah, apa kaitan dengan turun hujannya? Dia tak boleh terima benda tu. Fakta tu dia tak boleh terima. Dia lupa sebenarnya Nabi ni dia utusan Allah. Bila dia menyampaikan perintah Allah, maknanya ialah Allah lah yang mengetahui apa nak diberi kepada hambanya yang taat. Jadi dia tak fikir ketaatan tu memurahkan rezeki, dia tak fikir. Ketaatan menjadikan kita lebih aman hidup kita, dia tak fikir. Pada dia, aku boleh hidup bahagia tanpa taat. Dia buat teori dia sendiri. Bila hidup kita buat pemahaman kita sendiri, teori kita sendiri, maknanya kita hidup tanpa mengambil panduan dari dia yang mencipta kehidupan kita. Kan Allah yang mencipta kehidupan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang mencipta kematian dan kehidupan. Jadi kehidupan saya, Allah yang cipta. Kematian saya sebentar lagi pun Allah yang cipta juga kematian saya. Jadi macam mana untuk mati, kita kena tanya kepada pencipta kita. Macam mana cara nak mati? Macam mana untuk hidup, kita kena tanya juga pencipta kita. Macam mana saya nak hidup? Baik, oleh kerana kita tidak boleh tanya secara direct dan langsung, maka dengan sebab itu Allah utuskan Rasul menerangkan macam mana cara untuk hidup dan macam mana cara untuk mati. Kenapa? Sebab membezakan antara kita dengan tikus, membezakan kita dengan monyet, membezakan kita dengan kambing. Kenapa? Sebab kambing dia tidak disuruh untuk mengambil panduan untuk hidup. Dia memadai fitrah saja. Sampai waktu dia tahu, dia hisap susu. Sampai waktu dia patah gigi apa semua, dia dah tahu cari makan. Dia dah tahu pilih rumput. Dia tak pernah pergi sekolah untuk belajar kurikulum rumput terbaik. Tak ada. Apa rumput dia rasa boleh makan, semua dia balun. Tapi dia pilih-pilih. Macam mana dia pilih? Dia tak pergi sekolah. Dia fitrah dia Allah jadikan begitu. Mana sedap, mana sesuai, mana dia rasa dia boleh makan, dia makan. Monyet pun sama. Dia tak perlu panduan macam mana cara nak hidup, macam mana cara nak tidur. Kena kat baca Yasin pagi-pagi kat Gema Nur Iman. Mana ada tikus beruk nak bagi baca Yasin di sini, ada? Beruk dekat sini. Tak ada. Dia tak payah. Tapi kita sebagai manusia, kita kalau tidak mengambil dan mencari panduan dari utusan Allah, maka maknanya kita buat sendiri, buat keputusan hidup kita untuk hidup kalaupun tak sama, seumpama binatang. Kita buat keputusan sendiri. Janji boleh pergi keluar, pagi, mandi, gosok gigi. Gosok gigi pun bukan sebab kita nak ikut sunnah sangat. Sebab kita tak nak orang cakap gigi kuning. Sebahagian orang, hidup dia bukan kerana niat nak bersugi, kerana nak ikut sunnah Rasul, bukan. Sebab dia daripada kecil dah duduk kat tepi longkang, pegang cawan warna merah, hijau, kuning, pegang beruk gigi masa darjah 1, dah dia ajar gosok gigi tu. Jadi dia gosok gigi, cuma tak nak gigi kuning pergi kerja saja. Lepas tu yang penting celik mata, cari duit, balik. Yang penting ujung bulan ataupun hari ke hari ada duit yang terkumpul. Dia fikir macam tu aja. Kalau fikir macam tu semata-mata, tak nak panduan, macam mana cari rezeki yang sepatutnya di dalam Al-Quran? Macam mana cara melalui waktu tengah hari di dalam Al-Quran? Macam mana melintasi waktu petang di dalam Al-Quran? Macam mana melintasi waktu maghrib tenggelam matahari sebagaimana Al-Quran? Macam mana? Jadi bila dia cari panduan hidup, maka setiap perbuatan dia tahu. Saya buat perkara ini kerana saya berpandukan kepada utusan Allah. Cuma bezanya kita ni tak dapat bertemu secara direct, secara berhadapan dengan Nabi yang diutuskan. Zaman ni yang kita tengah cerita ni, Nabi Syamuel ni, mereka nampak Nabi depan mata. Nama Nabi Musa sebelumnya mereka jumpa Nabi Musa depan mata. Nabi Musa cakap dengan mereka secara langsung.
Nabi Samuel cakap dengan mereka secara langsung, bagi panduan. Tapi kita, baginda Nabi telah pun kembali ke rahmat Allah, wafat pada lebih kurang 1400 tahun yang dahulu lebih kurang. Jadi Rasulullah meninggalkan mukjizat yang dikekalkan oleh Allah sampai hari kiamat. Itulah untungnya kita, umat Nabi Muhammad, diberikan panduan sampai ke akhir zaman. Umat terdahulu tercabar, umat terdahulu berat. Allah tak beri special gitu. Nabi Musa lepas dia wafat, orang tipu kitab Taurat, orang padam, orang ni. Generasi akan datang, semua tertipu dan dibohong oleh rahib-rahib mereka, oleh agamawan mereka, oleh pendeta-pendeta mereka. Pendeta yang jahat bohong. Jadi dia ni tak tahu, mana dia tahu? Ada sebahagiannya dia tahu, dia pun berkomplot sama. Ada sebahagian tak tahu, ada sebahagian agak-agak, ada sebahagian dah taksub. Jadi akhirnya mereka tertipu. Panduan makin lama makin rosak, makin lama makin rosak. Ada dipadam, ada ditambah, ada dikurang, ada yang disembunyikan, tak diberitahu isi kandungan. Sebab dia tidak ada jaminan oleh Allah dikekalkan wahyu Taurat itu sampai ke akhir zaman. Tak ada jaminan. Allah tak beri itu kepada umat Nabi Musa. Mereka kena jujur, mereka kena ikut perintah Nabi Musa ketika Nabi Musa masih ada, dan setelah daripada itu mereka disuruh untuk tetap berpegang dengan kitab Taurat selagi mana belum ada wahyu yang berikut yang memansuhkan kitab tersebut. Tapi oleh kerana Allah tidak memberikan special sebagaimana umat Nabi Muhammad, maka dia punya wahyu dia punya kitab Taurat dia dalam keadaan yang terdedah kepada penyelewengan, pengkhianatan dan juga kita sebut sebagai pendustaan yang dilakukan oleh paderi-paderi, pendeta-pendeta, rahib-rahib di kalangan Bani Israel pada ketika itu. Umat Nabi Muhammad ini punyalah specialnya itu. Walaupun Rasulullah telah wafat, tapi disediakan bagi kita wahyu yang namanya Al-Quranul Karim, yang mana Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahyunya kekal sampai hari akhirat, kekal sampai hari kiamat, yang mana kita hanya tinggal disuruh belajarlah, bacalah, fahamlah, ikutlah, dengarlah. Dalam keadaan dah diberikan kasih sayang yang banyak, setelah 1400 tahun tak ada satu huruf pun diubah, setelah 1400 tahun tak ada satu ayat pun hilang. Maknanya Allah betul-betul memang beri panduan sepenuhnya pada kita untuk kebahagiaan kita. Dikekalkan Quran tu sampai tiba-tiba datang satu orang, dah diberikan macam tu punya nikmat oleh Allah punya banyak, tiba-tiba dia merasa tidak perlu aku baca Quran, tidak perlu mendengar Quran, tidak perlu menghayati isi kandungan Quran, tak perlu beramal dengan Quran, sebab dia merasakan aku boleh dapat kerja tanpa baca Quran. Aku boleh ada anak tanpa aku mendalami Quran. Aku boleh naik pangkat tanpa, aku boleh beli rumah, boleh. Dia rasa dia boleh hidup kat dunia tanpa apa-apa panduan daripada Quran. Perasaan dia tak cakap. Dia tak cakap sebab kalau cakap begitu boleh membawa kepada murtad. Perasaan dia atau sikap dia seperti itu. Bila keadaan itu berlaku, akhirnya manusia semakin jauh kepada Al-Quran. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya sebahagian manusia bila dia melalui fasa kehidupan yang leka, hujungnya dia beringat juga untuk dekat dengan Al-Quran. Tapi bayangkan, itu orang yang ada kesedaran tu sebab masa kecil diberikan kurikulum yang tegas tentang Quran, masa dia tengah kuat, tengah sihat, dia jadi fasa lupa, hujung usia dia beringat balik sebab dia kembali kepada akarnya tadi. Tapi kalau generasi yang daripada kecil tak ada panduan, yang kecilnya tadi dah disogok, disumbat dengan hiburan, agak-agak bila di hari tua kalau umur panjang, agak-agak lah, kita tak tahu, ini urusan hidayah, kita tak tahu siapa-siapa boleh jadi lebih baik. Tapi secara fitrahnya macam tu. Secara fitrahnya macam tu. Mungkin tidak seperti itu sepenuhnya. Saya bukan cakap mesti begitu. Kita ni dulu dah kena rotan apa semua baca Quran. Lepas tu leka. Masa kerja tak baca, masa ni tak baca. Bila dah teringat balik semula lah, ni nak belajar balik. Berapa ramai orang yang sebut, saya belajar balik. Saya belajar balik. Fardu Ain belajar balik. Quran belajar balik. Belajar balik sekurang-kurangnya ada tempat untuk dia balik. Ada tempat untuk dia balik.
bagaimana kalau satu generasi yang dia tak ada tempat nak balik? Kita akan lebih teruk daripada keadaan kebaratan, kita akan lebih teruk daripada keadaan kebinatangan. Itu yang kita takut. Na'udzubillah min zalik, walaupun bahasanya agak keras sikit ataupun agak kasar sikit, mohon maaf. Namun kita akan perasan benda itu boleh saja berlaku dalam masyarakat kita. Dan ketika itu, bila kita dah leka, maka pada ketika itu, bila dosa dah banyak berlaku, nanti Allah akan angkatkan, naikkan, munculkan orang-orang yang juga zalim, yang jahat juga macam mana perangai orang bawah, tapi zalim dia, jahat dia lebih advance sebab dia nak kontrol yang jahat-jahat kat bawah banyak ni. Dia nak kontrol yang jahat-jahat kat bawah, dia mesti lebih jahat lagi. Sebab macam mana dia nak handle? Dia tak ada modal kebaikan untuk dia kontrol. Dia tak ada modal kebaikan untuk jadi attract orang supaya taat dan patuh serta berdisiplin. Dia tak ada. Dia punya daya pengaruh dia adalah kejahatan. Sebagaimana nak handle kejahatan, maka dia perlu juga dengan pendekatan yang lebih keras, lebih dahsyat, lebih zalim, lebih jahat untuk dia memastikan yang jahat-jahat ini terikut kepada dia. Seperti mana yang berlaku kepada Fir'aun, bila banyak ahli sihir yang jahat ni, maka Fir'aun dia lagi jahat daripada tu. Lagi jahat daripada tu. Padahal boleh saja ahli sihir yang lain nak mengaku sebagai Tuhan, tapi dia ahli sihir yang lain tak sampai kepada tahap tu. Fir'aun sampai tahap mengaku jadi Tuhan. Jadi dia punya jahat dia tu mengatasi jahat-jahat yang lain. Allah akan naikkan orang itu dan ketika itu kita berada dalam kesusahan. InsyaAllah nanti hari Rabu nanti kita tengok apakah yang disebutkan oleh Bani Israel, permintaan mereka kepada Nabi mereka, kerana mereka sudah pun lalai dan leka. Selepas kemenangan bersama dengan Nabi Musa, mereka jadi bangsa kaum yang lalai daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Jazakumullah khairal jaza. Saya dengan rendah hati mengembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit dan pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk kita. Terima kasih juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini dari kisah Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, bertambah ilmu kita dan memberi kita panduan dalam menjalani kehidupan kita sepanjang usia kita, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para pecinta ilmu yang telah pun berada di kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pagi ini awal pagi yang indah, terbuka segala pintu rezeki, pintu taubat dan pintu kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Dan tidak lupa juga pihak Gubernur Iman merakamkan sanah helwah barakallah fi umrik kepada yang meraikannya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kesihatan yang baik, diberi keberkatan dan kesejahteraan sepanjang usia. Amin. Allahumma ya amin. Kuliah kita seterusnya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, penulis buku kitab biografi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pukul 8.15 minit saja lagi. Kita akan teruskan dengan kuliah duha. Teruskanlah bersama dengan kuliah yang telah kita sediakan. Kepada yang ada urusan, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Sebagai penutup majlis, sekali lagi saya persilakan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin untuk membaca tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.